Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Razmi bin Hamzah, 268815, mengetuai kumpulan kami yang terdiri daripada Nik Muhammad Reza bin Nik Daud, 268816, Haida Haikawang bin Abdullah, 268744, dan Muhammad Fahmi bin Omar, 268861. Saya ingin membincangkan tentang tugasan kumpulan kami yang bertajuk Kemahiran Komunikasi Kepengurusan. Pengenalan. Organisasi yang dipilih Sekolah Menengah Tanjung Ipoh, Kuala Pilah. Isu penerapan etika dalam penggunaan media sosial di kalangan guru di sekolah. Media sosial menawarkan ruang untuk pelajaran inovatif dalam bilik darjah. Sebagai contoh, dengan penggunaan media sosial seperti Facebook dan juga dengan penggunaan laman web, menimbulkan isu etika untuk guru apabila mereka menggunakan teks direka untuk tujuan dan khalayak yang berbeza selain daripada bilik darjah mereka. Mereka mengalahkan penciptaan teks yang melampaui kawalan pengarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Muhammad Rizal bin Nik Daud, bernombor metrik 268816. Saya akan menerangkan tentang latar belakang masalah. Yang pertama, cabaran dalam mendapatkan persetujuan dalam menggunakan data. Ini perkara yang membentuk data awam dan juga melibatkan kemungkinan penyaskotekstualan teks dalam persekitaran bilik darjah. Dan yang kedua, kebolehkesanan etika prestasi awam di kalangan guru. Dalam situasi ini akan berhadapan dengan persoalan etika, sama ada amalan ini menjaga identiti pelajar atau tidak. Dan yang ketiga, sempadan guru dalam penggunaan media sosial. Apakah implikasi untuk ruangan perbincangan bersama yang direka bentuk untuk menghubungkan pelajar yang ramai dalam berkongsi maklumat? Dua kebimbangan etika yang jelas dalam kehidupan media sosial ialah yang pertama, guru berkongsi identiti dan amalan peribadi di luar sekolah. Dalam profil mereka dengan pelajar yang mereka mungkin tidak selaras dengan jangkaan yang diletakkan kepada mereka sebagai profesional. Dan yang kedua, pelajar secara aktif mencari hubungan dengan guru dalam rangkaian, dan dengan berbuat demikian membina profil guru yang mungkin tidak sesuai dengan jangkaan atau malah meletakkan guru itu dalam kedudukan berkompromi. Yang keempat, mengenai latar belakang masalah, tanggungjawab bersama guru dalam mengenali dan bertindak balas terhadap aktiviti terlarang. Sekiranya guru menjumpai sesuatu yang dilarang dalam media sosial, walaupun risiko itu didakwa adalah minimum, ramai guru yang akan mengetepikan kebimbangan ini dan menganggap proses itu sebagai ekspresi identiti yang positif. Isu di sini ialah penerbitan bahan dalam talian. Sejauh manakah bilangan pembaca dan pemahaman pelajar tentang hak cipta yang dipromosi dalam persekitaran dalam bilik darjah? Setakat ini saja untuk penerangan mengenai latar belakang masalah. Saya akan memberi laluan kepada Encik Muhammad Eka. Sekian, terima kasih.
Terima kasih kepada Riza. Assalamualaikum, saya Haidar Haikal Wong bin Abdullah, nombor metrik 268744, ingin meneruskan pembentangan ini dengan model komunikasi. Model komunikasi mempermudahkan proses dengan menyediakan perwakilan visual pelbagai aspek pertemuan komunikasi. Model masih mempunyai tujuan yang berharga untuk belajar komunikasi kerana ia membolehkan kita melihat konsep dan langkah tertentu dalam proses komunikasi, mentarifkan komunikasi dan menggunakan konsep komunikasi. 3 model komunikasi yang akan kita bincangkan ialah model komunikasi penghantaraan, interaksi, transaksi. Seterusnya iaitu cadangan. 1. Menggunakan media sosial untuk kegunaan pendidikan. Kita dapat melihat beberapa isu muncul pada tahun lalu berkaitan dengan penggunaan dan penyalahgunaan privasi pengguna media sosial secara komersial. Hasilnya tidak dicangkakan dengan ramai guru inovasi menggunakan alatan dalam talian di bilik, darjah, jarak dan hybrid konteks pendidikan. Dengan penggunaan seperti Google-ization bilik darjah, Chromebook bilik darjah Google dan analitis Google dan produktiviti dan seminar pembangunan profesional Google untuk guru ada di mana-mana dan ada digunakan lebih 90% daerah sekolah. Nombor 2, media sosial milik institusi. Pada tahun 2012, John Tron mencipta penggalan data media dalaman yang dijalankan pada sumber terbuka kepada persekitaran. Sistem ini mempunyai kelebihan yang untuk mendapatkan data daripada eksploitasi oleh kepentingan komersial atau politik. Walaupun platform ini tidak dapat bersaing dengan beragam bentuk yang digunakan oleh organisasi seperti Facebook dan Google. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada Fahmi untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Muhammad Fahmi bin Omar, nombor metrik 268861. Terima kasih kepada Cik Ika. Seterusnya saya menyambung pembentangan berkenaan contoh isu-isu yang dibincangkan dengan penggunaan media sosial oleh pihak guru, sebagai contoh bully cyber, untuk berkomunikasi palsu atau memalukan dan maklumat bermusuhan tentang orang yang lain. Menerima gangguan atau komunikasi yang memalukan daripada orang lain, di mana ia juga boleh menyebabkan mengaibkan orang lain dan juga membuli. Sebagai contoh, memalukan dengan menghantar video dalam talian seperti di YouTube melalui alatan-alatan elektronik seperti telefon bimbit. Ini disebabkan oleh fakta bahawa pengantar tidak dapat melihat reaksi penerima daripada mesej, jadi akibatnya tidak langsung dirasakan oleh mereka. Dari segi kesimpulan dapat disimpulkan dan dapatkan kajian menunjukkan pengguna media sosial digunakan pada tahap yang tinggi oleh guru dan pengetua kerana kemudahan penggunaan dan penggunaannya. Walaupun begitu, tahap komunikasi antara guru dan pengetua adalah sederhana dan hubungan antara media sosial dan amalan komunikasi yang berkesan antara guru dan pengetua adalah lemah, di mana ia jelas menunjukkan media sosial masih belum digunakan sepenuhnya sebagai alat komunikasi profesional di sekolah. Sekian, terima kasih. Itu